أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang jemaah, para tetamu Allah yang dirahmati dan diberkati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, Tuhan yang menentukan dengan rahmatnya kita ke syurganya ataupun sebaliknya. Dan juga Tuhan yang memberikan kepada kita keizinan dan kelapangan untuk kita sama-sama berkumpul, berbincang, berjemaah. Sama-sama kita dirikan solat fardu maghrib, yang mana mudah-mudahan kita niatkan, kita hadamkan dalam diri kita untuk sentiasa kita kejar pahala solat fardu secara berjemaah. Mana mudah-mudahan solat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga betapa ramai lagi kawan-kawan kita, sanak saudara kita, jiran-jiran kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tersangkut di traffic jam ke, sakitnya, uzurnya tak nak berjalan dan sebagainya. Bahkan mungkin juga ada yang mereka mengambil masa malamnya awal-awal sikit, sebab nanti bermula daripada pukul 12, nak jadikan pukul 12 tu siang sampai ke pukul 6 pagi. Ada jugalah, tapi tak ada masalah. Saya suka ulangkan, tak ada masalah. Selagi mana kita kejar ataupun kita buat, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok Piala Dunia ke, Piala Thomas ke dan sebagainya, tengoklah. Tapi bila Allah panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka ingatlah bahawa itulah perintah yang lebih utama lagi daripada hayya 'alal bola dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi. Sudah lama kita tak berbicara. Saya pun sudah lama tidak berada kat meja baru ni. Cantik lagi ni. Maknanya lagi baru meja kita buat. Tak suruh ramai lagi orang datang. Bukan datang tengok penceramah tu, tengok meja, cantiknya meja ni. Bila cantik meja, maka insya-Allah lah penceramah pun akan jadi handsome dan sebagainya lah, sebab dia cover dengan meja tersebut. Yang mudah-mudahan apa yang kita buat ini, apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dengan niat untuk memberikan ilmu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu ilmu tersebut. Dia sebenarnya ilmu ini kena berulang-ulang baru dapat untuk tangkap dan amalkannya. Kalau sekali je dapat, lupalah balik dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Muniyatul Musalli, idaman orang-orang yang solat, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah, yang mana mudah-mudahan kitab yang dikarang oleh beliau ini begitu lama, mungkin lebih 2 dekad, 3 dekad ataupun lebih lagi lama lagi, 50 dekad, setengah kurun dan sebagainya.
mudah-mudahan memberikan kepada kita kesempurnaan dalam solat kita. Solat kita tu dah betul dah, cumanya perlu untuk sempurna, perlu penghayatannya dan sebagainya untuk sama-sama kita kejar, sama-sama kita dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu untuk mencegah kita, mampu untuk menghindarkan kita, mampu untuk menjauhkan kita daripada maksiat dan dosa. Yang mana selagi mana berlakunya maksiat, berlakunya dosa, selagi itulah membawa makna solat kita masih belum sempurna. Ada lagi yang kita nampak rasa betul, tapi sebenarnya tak betul. Maka nak tahu betul tak betul itu, kena datanglah, kena hadir majlis ilmu. Kalau setakat menghadap tuan guru, Google ataupun YouTube, tak jadi, tak sampai. Jadikanlah kita hadir majlis ilmu ini, satunya kita dapat ilmu, yang kemudiannya kita dapat redha ataupun payungan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dapatlah kita berjumpa mata dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita masuk kepada bab kebesaran dan ketinggian solat. Kata sesetengah ulama, telah sampai kepada kami kabar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal solat atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000, 10 daripadanya berdiri tiada rukuk, dan 10 rukuk tiada sujud, dan 10 sujud tiada angkat kepalanya, dan 10 duduk tiada berdiri. Dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin dalam 2 rakaat yang disolatkan keduanya. Maka tilik olehmu akan besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya atas segala hambanya yang mukmin. Itu nak katanya pahala solat tersebut. Maksudnya bila kita berdiri, maksudnya berdiri bersama kita 10,000 ataupun 10 malaikat yang tak rokok. Kalau kita rokok, malaikat yang lain pula rokok bersama kita. Kita iktidal, yang lain pula, bukan yang sama masa kita angkat takbir itu, tetapi dia masuk ke peringkat-peringkat lain, malaikat-malaikat lain. Yang rokoknya yang rokok lah, dia tak naik jadi iktidal. Yang iktidalnya tak jadi sujud. Yang sujudnya sujudlah, tak bangun untuk duduk antara sujud, dan begitulah. Itulah bagaimana Allah, ulama sebutkan, riwayatkan pahala bersolat itu. Kemudian, dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma, tak kala Rasulullah ataupun tak kala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia malaikat berdiri selama-lama, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia, tiada rukuk. Dan pada langit yang kedua, rukuk selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya. Dan pada langit yang ketiganya, sujud akan Allah, tiada mengangkat kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu. Maknanya mereka ini para malaikat, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat bersolat, yang mana mereka ini bila solat itu berzikir dan sebagainya. Kemudian langit pertama tengok para malaikat berzikir tiada rukuk, tengok yang langit yang kedua rukuk tak angkat kepala, langit yang ketiga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tak angkat kepala melainkan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Lepas siap bagi jawab salam Rasulullah, sambung balik sujud selama-lamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat.
dan pada langit yang keempat tasyahud, dan begitulah seterusnya hinggalah kepada langit yang ketujuh, yang mana dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ya salam masa jadikan Allah mereka itu, dan begitulah seterusnya sampai habis kisah ini bagaimana ibadah para malaikat yang ada di langit untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muaz dan juga Jabir, maka barang siapa berdiri dalam solat serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuknya dan sujudnya, maka baginya pahala malaikat 7 petala langit dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kisah ini tentang kebesaran dan ketinggian solat ini, kalau kita solat membawa maksud malaikat bersama dengan solat kita, sama ada bilangannya 10,000 untuk setiap pergerakan ataupun lebih lagi, wallahu a'lam. Yang pentingnya perlulah kita hayati solat tersebut, bukan setakat solat seperti ayam patuk padi dan sebagainya, tapi mestilah sempurna dari segi rukunnya, qaulinya, fi'linya, dan juga yang penting qalbinya. Kemudian asal usul solat dan hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Bab yang seterusnya, kemudian ketahuilah hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilangannya telah dikira setengah hukama ditentukan tiap-tiap solat itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Maka pertama-tama orang yang solat subuh itu adalah Nabi Adam alaihi salam, tak kala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulumat, iaitu kegelapan, maknanya selepas malam itu gelap, yang dia keluar daripada syurga turun ke bumi. Takut ia sebagai takut yang sangat, maknanya macam kita kanak-kanak ataupun kadang kita yang kena sakit mental dan sebagainya tu, bila gelap dia mulalah takut dan sebagainya. Tapi nak kata inilah bagaimana sifat Nabi Allah ataupun Rasulullah, bila takut saja terus mengadu kepada Tuhannya. Maka tak kala subuh dan pecah fajar, solat ia 2 rakaat. Rakaat yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam ataupun gelap, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Maknanya yang pertamanya dia syukur sebab boleh keluar daripada kegelapan malam tersebut, dan yang keduanya, rakaat yang kedua, bolehlah dia nampak siang ataupun nampak matahari terbalik. Maknanya hidup lagi lah. Maknanya kalau dah tak nampak siang tu, maknanya sudah sampai masa lah. Itulah perumpamaan bagaimana kita solat subuh 2 rakaat. 2 rakaat je pun, tapi 2 rakaat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan 2 rakaat inilah tanda aras ataupun KPI Muslim ataupun munafik. Kena ingat-ingatlah tu. Dan pertama-tama orang yang solat zuhur itu Nabi Ibrahim alaihi salam, tak kala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya Ismail, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan, yakni kibash, ganti kepada Ismail. Dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. Maknanya perintah untuk sembelih itu, ketika dia nak sembelih itu berlaku semasa tergelincirnya matahari. Kalau kita sekarang ini lebih kurang dalam 1 suku, 1:20 dan sebagainya. Maka solat itulah 4 rakaat, yang mana bahagian rakaat-rakaatnya, rakaat yang pertama syukur bagi penebusnya, dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan bagi yang ketiga menuntut keredaan Allah daripadanya, dan yang keempatnya kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bizibhin azim,
dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar. Surah As-Saffat. Yang mana untuk kisah nak solat zuhur yang kita lakukan ini, solat zuhur ini juga merupakan, kita boleh katakan, penentu juga KPI kita. Walaupun sibuk macam mana pun, sebab zuhur ini adalah waktu kerja, sibuk macam mana sekalipun, ambillah masa, luangkanlah masa untuk dirikan solat 4 rakaat zuhur, yang mana rakaat pertama tanda syukur bagi penebusan ataupun selamatnya Ismail, dan bagi rakaat yang kedua sedihnya Nabi Ismail itu, maknanya hilanglah sedihnya sebab tak jadi nak kena sembelih. Yang ketiganya redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan yang keempatnya, bagaimana keadaan Nabi Ibrahim apabila Nabi Ismail selamat dan digantikan dengan binatang kibas tersebut, iaitu kibas yang dibawa turun. Di sini penulis rahimahullah nyatakan kibas yang ditulis ataupun yang disebutkan oleh kita tahu dan sebagainya, itu kibas yang dibawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Kalau kisah Habil ini, Habil dan Qabil ini itu anak Nabi Adam. Dia ada adik-beradik perempuan. Habil ada adik perempuan, Qabil ada adik perempuan, yang mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk nikahkan adik Habil kepada Qabil, adik Qabil kepada Habil, maknanya silang. Yang mana dengan yang sama, adik Habil ini tak cantik, adik Qabil itu cantik. Itu fitrah manusia lah, nak kecantikannya dan sebagainya. Maka itu disinilah bermulanya mereka ni bergaduh, berebut-rebut dan sebagainya, hinggalah sampai satu saat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka berdua untuk berikan korban yang terbaik daripada hasil mereka, iaitu Qabil sediakan kapas, tetapi di bawah kapas tersebut diletakkan kapas yang rosak, yang basah dan sebagainya, maknanya tak ikhlaslah, takut rugi dan sebagainya. Manakala Habil bagi satu kibas yang sempurna, yang sihat, yang gemuk, yang putih, untuk dipersembahkan kepada Allah. Kemudian Allah pilih kibas Habil, maka pada masa tersebut geramlah, marahlah Qabil kepada Habil, lalu dia bunuh. Ini kisah ni dalam surah Al-Ma'idah. Maknanya bila kita buka Quran, baca Quran, lebih-lebih lagi nak masuk bulan puasa ini, buka jugalah bersama dengan tafsirannya. Mudah-mudahan kita mampu untuk menghayati intipatinya. Kemudian kita pergi kepada solat fardu asar, dan pertama-tama orang yang solat fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dikeluarkan dia daripada perut ikan Nun, seperti anak burung yang tiada bulu baginya, dan ia adalah dalam 4 kegelapan ataupun 4 kelam. Pertama, kelam zulumat, kesalahan. Sebab para Nabi Allah ini bila buat salah, dia salah teramat sangat. Dia bukan macam kita, tinggal solat tak apa, boleh qada pun, tak apa, biasanya dan sebagainya. Tapi para Nabi bila buat salah, buat dosa, memang dia terasa kegelapan yang amat sangat. Dan yang kedua, gelapnya air. Dan yang ketiganya, gelapnya malam. Yang keempatnya, gelapnya perut ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar, maka solat ia 4 rakaat, syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kelepasan 4 zulumat itu, 4 kegelapan itu. Kerana bebas dia selepas keluar daripada perut ikan Nun, ataupun perut, orang kata perut ikan paus, ikut kata ulama, perut ikan paus, dia tunaikan pada masa tersebut waktu asar, tunaikan solat 4 rakaat, yang mana syukur berjaya melepasi keluar daripada 4 kegelapan. Pertamanya gelapnya hatinya sebab
dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia kena telan? Sebab dia lari dari sebuah kampung yang menolak dakwahnya. Kemudiannya kegelapan yang kedua, kegelapannya berada di bawah air. Nak katanya air ini kat bawah tu memang gelap. Wallahu alam, kalaulah MH370 berakhir di lautan Hindi, wallahu alam gelapnya bagaimana, wallahu alam. Tak ada teknologi, walaupun ada tapi rasanya tak mampu untuk sampai ke paling bawah sekali. Dan kemudiannya yang rakaat yang ketiga, syukur berjaya keluar daripada kegelapan malam, dan juga yang keempat berjaya keluar daripada kegelapan perut ikan. Ini mukjizat Nabi Yunus lah. Kalau kita kena telan dengan ikan paus, wallahu alam lah, boleh keluar lagi ke tak tu, wallahu alam. Dan seterusnya, pertama-tama orang yang solat maghrib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tak kala dikeluarkan dia Allah daripada antara kaumnya, dan adalah pada ketika jatuhnya matahari. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan yang kedua bagi menafikan tohmahan daripada ibunya daripada dituduh oleh kaumnya, dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Kerana inilah dua rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendirinya. Okey. Untuk kisah maghrib ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bermula daripada Nabi Isa alaihi salam, yang mana kita tahu pertamanya Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapa. Yang mana kalau kita sekarang ini, kalau tiba-tiba baby itu lahir tanpa bapa, biasalah ayat pertama keluar, anak tidak sah taraf dan sebagainya. Yang kemudiannya, bagaimana sebabnya Nabi Isa ini lahir tiada berbapa, maka diangkat oleh kaumnya sebagai Tuhan. Di mana ayahnya Allah, ibunya Maryam, anaknya Isa. Itulah. Kerana itulah tiga rakaat solat fardu maghrib. Yang pertamanya nak nafikan tentang sifat dia yang umatnya, pengikutnya kata dia sebagai Tuhan. Yang keduanya nak menafikan fitnah yang dilemparkan oleh kaumnya. Inni Abdullah atani al-kitabi wa ja'alani nabiyya. Apabila orang kampungnya serbu maknya fitnah maknya, biasalah manusia fitnah maknya, kata sebagainya pelacur dan sebagainya, maka maknya tunjuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian bisa menjawab, akulah hamba Allah, atani al-kitab, diberikan kitab dan juga diutuskan Nabi dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, yang mana nak tunjukkan memberi bekas akan ketuhanan itu hanya untuk Allah. Tuhan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Tiada dua, tiada tiga. Yang mana itulah dua rakaat pertama solat fardu maghrib dibuat secara jahri, dan rakaat yang ketiga secara sirri. Dia tak buat tiga-tiga tu jahri ataupun tiga-tiga itu sirri. Kalau yang jahri semua adalah solat fardu subuh, yang sirri semuanya solat zuhur dan juga solat asar. Dan yang terakhirnya fardu isyak, dan pertama-tama orang yang solat isyak itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika sesat jalan waktu keluar ia daripada Madian, dan adalah padanya itu dalam duka cita isterinya dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Firaun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya. Dan adalah yang demikian itu pada waktu isyak yang akhir. Maka solat itu 4 rakaat, syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Nak kata di sini, dan yang terakhirnya, dan pada riwayat yang lain bahawasanya
Subuh itu bagi Nabi Adam, Zuhur Nabi Daud, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yaqub, Isyak Nabi Yunus. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita lihat bagaimana peranan solat itu kepada kita. Kesimpulan daripada permulaan solat ini, hikmahnya kita dapat setiap rakaat itu menandakan syukurnya para nabi, para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang ini para saintis moden kaji solat dari segi perubatan, dari segi kesihatan dan sebagainya, nak kata itu merupakan untuk kesihatan, untuk fizikal kita, tapi untuk rohani kita ia bertujuan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila sempurnanya syukur kita itu, kesyukuran kita itu, maka ia akan dapat mengelakkan kita, dapat menjauhkan kita daripada buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasilnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah bagaimana kita tengok riwayat-riwayat ini sekadar riwayat sahaja. Wallahu ta'ala alam bagaimana dari segi sumber-sumbernya, kita tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ambil kisah ini pengajaran kepada kita bagaimana syukurnya para nabi-nabi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara letakkan dahi di atas tanah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya perumpamaan solat. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama solat itu diumpamakan satu raja memperbuat akan satu balai ataupun dewan, dan memperbuat ia akan jamuan, maknanya buat pesta dan sebagainya, kenduri dan sebagainya, dan menyediakan akan berbagai-bagai makanan. Ada kambing, ini contohlah, kambing bakarnya, ada kambing kari gulai kambing dan sebagainya. Sebab sekali kita sebut kambing ini cerah sikit mata, sebut lembu dah biasa sangatlah, ayam dah sangat dan sebagainya. Dan bagai-bagai minuman dengan bagai-bagai warnanya, dengan bagai-bagai lazatnya. Dan pada tiap-tiap warna itu baginya manfaat, maka itulah solat. Kemudian akan menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Demikianlah umpamanya solat itu disuruh Allah Subhanahu wa taala mengejarkan dia supaya mengambil kelazatan, kesedapan beribadah itu hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian rezeki yang diberikan kurnianya, supaya bersyukur hamba itu akan kurnia rezeki Tuhannya. Maka af'al as-salah, perbuatan-perbuatan solat yang kita lakukan bermula takbir hinggalah kepada salam, itu seumpama makanan dan zikir dan tasbih dan doa, iaitu minuman yang berbagai-bagai warna. Maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini hingga tiada sedar hambanya yang arifin, hamba yang tahu, maknanya hambanya yang sedar dirinya dan sejuk mata hatinya. Bila kita solat dengan sempurna, lengkap dengan khusyuk hadir dalam hati kita, maka insya-Allah itulah akan memberikan kelazatan kepada ibadah kita. Sama juga kalau kita pergi makan, ada minuman, ada kata apa, makanan yang sedap-sedap, mana bila kita makan dengan sepenuh hati kita, itulah kita telah pun merasakan kelazatan makanan tersebut. Yang mana kurnianya yang tiada dapat diberinya, kerana ialah dinamakan Jannatul Ajilah, syurga yang disegera. Maknanya ini bila kita rasa sedapnya bersolat itu, maknanya bila dah bagi salam lambatnya nak solat, lambatnya bila dah bagi salam subuh asal lambat sangat nak solat zuhur, bila lah nak zuhur ni, bila dah nak zuhur ni lambatnya nak solat zuhur dan sebagainya. Maknanya kita ni menunggu-nunggu waktu solat.
Maknanya itulah kita telah pun dapat satu nikmat yang dipanggil Jannatul Ajilah, iaitu syurga yang disegerakan kepada kita. Yang mana kalau kita kat dunia pun dah dapat syurga yang segera ini, maka membawa maksud insya-Allah juga syurga yang selama-lamanya itu telah pun disediakan untuk kita. Itulah bagaimana kita lihat solat ini dalam diri kita, yang mana kalau kita duk asyik bila lambatnya nak masuk waktu, nak masuk waktu itu, dalam masa yang sama kita tak akan buat maksiat, tak akan kacau orang lain dan sebagainya. Kita sentiasa penuhi kehidupan kita, penantian masuk waktu solat itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tak ada nak cerita tentang orang ke, tak ada nak mengumpat, tak ada nak ambil barang orang ke dan sebagainya. Sebab kita duk tunggu-tunggu solat yang selepasnya. Terasa lazat, sangat sedap. Sama juga kalau kita dapat makanan yang sedap, bila lagilah dapat makanan sedap ni, siapa lagilah nak belanja aku, tak ada siapa pun nak belanja aku makan sedap. Sedap lah pula makan, kita dah ingat-ingat makanan tersebut. Itulah bagaimana peranan solat itu dalam diri kita. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga. Syurga yang disegera di dalam dunia, iaitu sejuk mata hati, ataupun aman, ataupun selamat, ataupun tenang hatinya, dan juga syurga yang berada di akhirat nanti. Itulah yang kita harapkan, kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk baca hari-hari, biasanya doa ni memang umum biasa orang baca selepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Di akhirat baiknya syurgalah. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Okey, itulah dia tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana solat itu yang perlu kita masukkan dalam hati kita, yang mana kita perlu rasa yang pentingnya khusyuk itu. Nak dapatkan khusyuk itu, kita mesti dapatkan kelazatan solat itu. Nak dapat lazatnya solat itu, kita mesti tahu ramuan-ramuan, resepi-resepi dalam solat itu. Yang mana antara ulama-ulama sebutkan macam mana nak dapatkan khusyuk itu, nak dapatkan lazat itu, kita tahu makna solat, kemudian kita faham gerakan solat dan sebagainya. Kita pusatkan hati kita. Bukannya kita buat solat ini tempat untuk kita mengingat kat mana barang aku tinggal. Dengan saya tu kat pejabat tu banyak barang-barang tertinggal. Kalau rasa boleh solat, ingat balik ada cincin batu permata warna merah tu, datanglah tuntut. Ada jam tangan dan sebagainya tu, datanglah tuntut. Kita pun tak nak simpan, sebab nak pakai pun tak berani, sebab bukan harta milik kita. Jadi selama itulah duduk jadi hiasan kat tepi, kat dalam bilik, dalam pejabat. Takut makin lama makin banyak nanti. Wallahu alam lah. Itulah bagaimana untuk perkongsian ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Yang mana kalau ada sebarang soalan, kita boleh kongsikan, insya-Allah. Dan juga kita cubalah untuk selesaikan permasalahan itu. Yang mana kalau solat ini, bagaimana suka untuk saya sebutkan, solat ini beberapa kesalahan yang kadang kita tak sedar dalam solat ini. Sebab biasanya kalau nak tunggu soalan memang tak sampai soalan. Kalau dia orang hebat, sampailah soalan. Kalau penceramah tu biasa-biasa je, memang tak sampai lah. Jadi sambil-sambil nak tunggu waktu isyak ni, sukalah untuk saya sebutkan beberapa perkara yang kadang kita tak sedar dalam solat kita itu. Yang pertamanya pakaian.
Pakaian kadang kita kata tak apa, pakaian penting bersih, suci daripada najis, tak kira lah pakai apa pun. Kita pakai pula pakaian bertulis kat belakang dan sebagainya. Orang belakang pula memang kaki pula buku, suka membaca. So dia baca je apa yang tulis kat belakang. Tengok imam dah bagi salam lah. Apa yang semayang tadi dia ingat, dia baca apa yang belakang. Dan kemudiannya pakai baju singkat. Contohnya terutamanya lelaki, pakai baju singkat. Seluar pula, seluar juga singkat. So bila sujud, nampaklah pakaian yang kat dalam. Kalau ada pakaian kat dalam, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada pakaian kat dalam, wallahu a'lam, solat tu automatik sudah pun terbatal. Dan juga kalau nampak pakaian dalam pun sudah pun tidak sempurna. Sebab solat pakaian ni mesti pakaian luaran yang menutup aurat. Dan kemudiannya kalau dari segi rukunnya, biasanya rukun qauli. Saya suka sebutkan lah. Rukun qauli ada 5. Pertamanya takbir. Paling tak pun telinga kita dengar. Yang mana kalau telinga kita dengar, maknanya kalau solat jemaah, jiran kita akan dengar nak-tak-naknya. Bukan jiran yang hujung duduk sana, yang sana dengar, tu tak kenalah. Maknanya jiran sebelah kita dengar, maknanya itulah rukun qauli. Tiba-tiba duduk sebelah, bila dia angkat takbir pun tak tahu. Tak tahu dah ada orang kat sebelah. Sama juga dengan bacaan Fatihah. Bacaan Al-Fatihah juga merupakan rukun qauli, yang mana sekiranya kita baca dalam hati ataupun kita baca secara berbisik, solat anda mungkin sudah pun cacat. Sama juga dengan membaca tahiyat akhir, selawat pada tahiyat akhir, dan juga bagi salam. Kadang bagi salam pun tak dengar. Bila masa rasa sebelah aku ada orang tak ni, mana pula dia pergi, tak dengar bagi salam pun. Itu merupakan rukun qauli, yang mana kalau tak jadi qauli, sebab qauli ini ialah perkataan. Bila sebut perkataan ataupun sebutan, maka dia mestilah keluar daripada mulut kita. Macam sebut saya, kalau kita berbisik, tak dengar apa, tak boleh kata-kata. Itu bisikan sahaja. Bila sebut kata, dia mesti dengar. Paling tak dengar pun orang sebelah kita. Kalau solat berjemaah lah, kalau seorang, telinga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan kuat sangat, takut ganggu jemaah yang lain. Ada orang kuat sangat pula, sampai jiran dia yang 10, sebelah, 12, sebelah sana pun dengar juga. Terganggu yang itu nak fokus dan sebagainya. Okay, itulah sedikit pesanan untuk sama-sama kita sempurnakan. Macam saya sebut tadi, solat kita dah betul, cuma sempurnakanlah solat kita. Maka insya-Allah alam sudah bunyi, kita kena on time betul-betul. Jadi insya-Allah mohon maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki, ada peluang kita bersua lagi insya-Allah. Manfaatkanlah ilmu yang diberikan pada malam ini dan malam-malam yang lain. Mudah-mudahan ia bertujuan untuk memberikan kita kesempurnaan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.